Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinannya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi dapat bersama-sama menunaikan waktu maghrib berjamaah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi, yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengurusi Jawatankuasa Dakwah, ahli-ahli jawatankuasa, muslimin muslimat yang dihormati. Kita sudah pun berada lebih daripada separuh bulan Syaban dan kita akan menyambut Ramadan tidak lama lagi. Kita telah pun meninggalkan bulan Rejab, di mana penghujung bulan Rejab ini ada satu peristiwa penting yang berlaku dalam Islam, sesuatu yang banyak hikmah dan juga ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang disambut, yang diperingati lazimnya pada 27 Rejab. Namun para sahabat radhiyallahu anhum berkhilaf di dalam menentukan tarikh bilakah berlakunya Isra dan Mi'raj ini. Tetapi peristiwa ini benar berlaku kerana sabit dengan nas Quran dan hadis-hadis sahih lagi mutawatir. Tuan-tuan muslimin muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa peristiwa ini, iaitulah Isra dan Mi'raj ini, sebenarnya ujian kepada manusia. Ujian bagi kita hamba Allah ini, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alnahu hiyallati araynaka illa fitnatan linnas, dan tidaklah kami menjadikan perkara-perkara yang engkau lihat pada malam itu melainkan menjadi ujian kepada manusia. Sebab bukan semua manusia ni boleh percaya kepada peristiwa seperti ini. Malah Isra dan Mi'raj sendiri menjadi cabaran besar kepada Nabi SAW, kerana sesudah Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah mi'rajkan Nabi ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi balik semula ke Mekah itu tidak sampai pun satu malam. Ini menjadi cabaran kepada Nabi nak cerita macam mana ni kepada sahabat dan orang Islam ni. Sehingga ada di antara umat Islam yang telah murtad, yang kembali menjadi murtad, berpaling daripada Allah dan Rasulnya. Sesudah dengar cerita ni, murtad.
kerana tak boleh terima dari segi akal sihat mereka. Lalu kafir Quraisy, ya, masa tu orang-orang kafir pembesar-pembesar Mekah ni, termasuklah Abu Jahal masa tu. Dia kata inilah peluang terbaik kita ni. Apabila Muhammad bawa cerita ni, cerita pelik ni, yang kita kena pengaruhi pengikut-pengikut Muhammad ni, cara kita nak musnahkan Islam lah. Lalu mereka pun mensasarkan kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abu Quhafah. Antara yang dijumpalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga dikenali sebagai Sayyidina Abu Bakar. Jadi kafir Quraisy ni dia bujuklah Abu Bakar ni, dia kata, dia dugalah. Dia kata, kamu percaya ke wahai Abu Bakar, Muhammad ni cerita dia daripada Mekah, dia pergi Palestin, ke Baitul Maqdis, dia naik atas langit pula, kemudian balik ke Mekah, tak sampai pun satu malam. Kamu percaya ke wahai Abu Bakar? Apakah jawapan Sayyidina Abu Bakar bila ditanya demikian oleh kafir Quraisy ini? Sayyidina Abu Bakar kata, sesuatu yang datang dari Muhammad itu, dari lidahnya, dari mulut Nabi ni, Sayyidina Umar kata, betul lah, betul lah tu, dari Muhammad, betul. Gitu. Mati langkah kafir Quraisy. Betapa tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni, betapa kuatnya akidah dia dipegang, betapa kukuhnya iman Sayyidina Abu Bakar, dan betapa tinggi keyakinan dia terhadap Allah dan Rasul tu. Zaman tu mana ada sains, mana ada hipotesis, mana ada teori, mana ada academic explanation, tak ada masa tu. Kena percaya bulat-bulat. Masa tu zaman Nabi tu mencabarlah orang-orang dua orang zaman tu, percaya bulat-bulat. Zaman sekarang ada penjelasan. Ya, kalau kita kata babi tu tak baik dalam Islam, sebab tu Islam mengharamkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Allah mengharamkan babi, darah, bangkai binatang yang disembelih, disebut nama selain Allah. Kalau kita bawa argumen sains, memang betul, memang tepat. Semakin dalam kita kaji, semakin menampakkan kebenaran Al-Quran tu. Itu pun tuan-tuan, akhir zaman ni pun, manusia zaman sekarang pun, walaupun ada hipotesis, ada sains, itu pun banyak yang mempertikaikan. Kita dengar banyak sekarang, zaman sekarang ni, orang-orang zaman sekarang ni minta Al-Quran ditafsir semula pun ada. Minta tafsir semula. Hadis-hadis Nabi tu dia boleh tikai. Dia boleh tikai sebab dia menisbahkan dengan akal dia, logik akal dia. Mana boleh begitu? Kita orang Islam, kita bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita dalil-dalil mana boleh kita ijtihad direct dengan dalil. Bukan tahap itu. Kita kena sandarkan kepada ulama. Itu cara dia. Sebab apa kita kata begitu? Mana yang lebih faham dalil? Orang yang dekat, hidup dekat dengan Nabi, atau orang yang akhir zaman ni yang lebih faham? Tentulah orang yang dekat dengan Nabi. Berapa bilangan sahabat Nabi? Banyak pandangan, kata ada 100,000, ada kata 112,000, ada kata 120,000, 140,000. Siapakah sahabat-sahabat Nabi ni?
orang-orang yang pernah bertemu Nabi, menerima Islam dari Nabi, berjuang bersama Nabi. Dan daripada ribu-ribu sahabat ini, ada di antaranya adalah dari suku Quraisy, dari kalangan keturunan Nabi juga, yang bahasa Al-Quran tu turun dalam dialek dia, dalam logat dia, logat Quraisy tu. Itu pun tuan-tuan, dari ribu-ribu tu 18 orang je yang betul-betul faham dalil. Kita di akhir zaman ni boleh kata suruh terjemah, suruh apa, tafsir semula Quran. Ulama mujtahid 1000 tahun dulu telah selesaikan semua ni. Hari ni tuan-tuan, kita sebenarnya bimbang apabila perkembangan media sosial ni hari ni. Kita tengok ni dalam WhatsApp. Nah, kita tengok orang biasa-biasa je dalam tu, dia buat macam-macam, dia ulah bab hadis. Ya. Misalnya, saya pernah tengok dalam satu WhatsApp ni, dia mempertikaikan hadis sahih. Dia hadis riwayat Ibn Majah, hadis ke-4067. Hadis ni berkait dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa. Kedatangan Nabi Isa di akhir zaman. Sebelum kiamat datang Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa datang dulu, muncul dahulu Imam Mahdi. Keterangan tentang Imam Mahdi ada dalam 33 hadis sahih. Jadi bila Nabi ada hadis ini, Nabi kata apa? Nabi bersabda yang bermaksud, kemudian Isa bin Maryam akan menjadi seorang hakim yang adil di kalangan umatku, dan seorang pemimpin yang bijaksana. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan menyuburkan sedekah. 4 perkara Nabi sebuat ni menurut Rasulullah. Yang 3 ni saya tak boleh ulas lah, tak cukup masa. Cuma nak sentuh yang membunuh babi ni. Yang ada hamba Allah ni, dia logik akal, dia sandar pada akal logik dia. Dia kata munasabah Nabi Isa datang nak bunuh babi. Banyak lagi benda lain boleh buat nak bunuh babi, dia kata. Kita kata yang ada dalam Quran dan hadis sahih itu, sama ada dia sudah berlaku, akan berlaku, sedang berlaku atau akan berlaku. Sebab kan dari Allah, Quran tu dari Allah, hadis Nabi tu dari mulut Rasulullah, dari lidah Nabi, yang dipandu wahyu, dipandu oleh Allah juga. Bukan Nabi saja-saja gitu, kan? Dipandu oleh Allah, manusia yang maksum. Nabi kan maksum. Mustahil bagi sifatnya untuk bohong dan sebagainya, kan? Kita kata begini, saya jawab dalam WhatsApp ni. Saya kata, apa masalahnya Nabi Isa datang bunuh babi? Pembunuhan babi ni sudah berlaku lama dah. Pembunuhan babi ni, takkan tuan-tuan tak ingat dulu di Bukit Pelanduk tahun 96 dulu, Bukit Pelanduk meletus satu wabak dipanggil Japanese encephalitis. Japanese encephalitis ni sepupu sepapak COVID juga. Ia berkait dengan apa, penyakit pernafasan. Apa saintis kata tahun 2009, 1996 tu, saya masa tu mengaji jazah tanah masa tu universiti. Tengoklah dalam TV ada cerita semua, kan, surat khabar kita baca. Saintis kata Japanese encephalitis ni sejenis virus yang datang dari tubuh babi. Dia datang dari tubuh babi, vektor dia, pembawa menyebab jangkit orang semua ni adalah kelawar. Kelawar ni ada 3 jenis. Kelawar ni kalau tuan-tuan akan jumpa spesies banyak, tapi 3 jenis. Pertama makan buah, yang kedua makan serangga, yang ketiga makan darah. Makan darah bagi Dracula tu je aku. Tak percaya, balik kampung tengok, kadang-kadang lembu kita tengah malam, kan, lembu tu tengok celah tiup dia. Kadang-kadang ada apa, kelawar isap darah.
Dan apa kerajaan buat masa tu tahun 96? Kerajaan arahkan peternak-peternak babi ni di Bukit Pelanduk tu, serahkan babinya kepada kerajaan. PBT gali lubang luah, letak babi dalam tu, nak kambuh, menzalimi dia. Maka apa dibuat? Dipanggil polis, dipanggil tentera bawa M16, polis bawa panggang masa tu. Tengok dalam TV. Saya rasa tuan-tuan kalau yang umur 20 kan, kita tengok lah. Umur 50 ke atas ni, rasa tengok peristiwa tu yang berlaku. Bukan nak pergi tembak kami ni, pergi tembak babi, pang. Pembunuhan lah tu. Pembunuhan babi pada skala kecil. Bukan saja di Malaysia berlaku, di Thailand berlaku, di China berlaku, di Europe berlaku, di Amerika Selatan berlaku. Bila timbul wabak, yang jadi masa selalu babi. Sebab apa? Babi ni dia sejenis perumah yang baik untuk virus. Kemudian tahun 2009 meletus pula satu lagi wabak. Ini dua pupu JE. Dipanggil apa? H1N1. Apa saintis kata? Saya baca report tu sebab di universiti saya mengajar satu subjek dipanggil global issues. Pelajar-pelajar antarabangsa dia wajib ambil. Dia tak ambil, dia tak boleh graduate. Jadi saya selalunya saya fokus isu apa masa tu. Kalau sekarang COVID kan, COVID ni satu topik yang kita duduk ni. Tuan-tuan ingat tak masa kapal terbang MH hilang dulu, MH380 hilang tahun berapa? 2013 kan? 2013 macam tu hilang kan? Topik itulah yang kita bincang tu. Salah seorang pelajar saya, dia ni jurutera yang selenggara kapal tu sebelum dia terbang. Sebelum hilang, dia terbang hilang tu. Dia selenggara. Dia ketua yang ni lah, yang jaga tu. Dia buat kajian tu, MH. Tebal ni dokumen dia bagi pejabat saya. Saya kata buat apa banyak-banyak ni? Mana kau ambil ni? Nak dapat A mesti bagus kan? Jadi report tu yang memang genuine punya report. Demikian juga H1N1. Pelajar-pelajar saya kumpulkan semua data. Pelajar-pelajar siswa Zah kan, yang buat master PhD ni kan, dia bagi yang memang bagus lah. Bukan pelajar undergraduate, ni pelajar-pelajar siswa Zah. Apa saintis sebut tentang 2009 dia sebut, dia kata saintis sangat terkejut apabila virus yang dari tubuh babi tu dia telah bermutasi. Dia melakukan mutation. Mutation ni maksudnya dia mengubah struktur DNA dan kromosom dia, menyebabkan dia boleh menjangkiti orang lain. Kalau sebelum ni duduk tubuh babi je, dia tak boleh pergi tempat lain, dia keluar dia mati. Dia boleh berjangkit dengan cara apa? Dia ubah DNA kromosom dia. Ini bagi mutation. Mutasi ni. Saintis kata apa masa tu? Dia kata kalaulah dia bermutasi dengan lebih kompleks, mungkin tak jumpa dah. Akan datang ni tak jumpa penawar dia, vaksin lah tu. Dan di Timur Tengah ia menjangkiti unta. Dibawa oleh unggas ya, burung-burung. Burung-burung ni kan ada yang hijrah. Sekali dia hijrah kan daripada Siberia sampai musim dia pergi Australia, kemudian dia terbang, dia singgah dekat Perak pun ada, dekat Selangor pun ada, dia bagi situ. Dia berpindah, dia bawa penyakit tu. Ini dia panggil pandemik pertama dunia H1N1. Kemudian akhir 2019 meletus novel coronavirus di Wuhan, China. Saya minta student saya pada China, bukan China Malaysia ni, China, from China Republic, China Republic. You buat ni report, tugas you pergi kaji tentang
novel coronavirus di Wuhan. Dia buatlah laporan. Dia pandai dia cari kat mana. Dia bukan duduk sini pun, duduk sana. Sekarang kuliah semua online, mana ada jumpa tadi. Oh, terdunia tu kan kita. Kadang tuan-tuan kuliah pukul 9 pagi kita, bayangkan orang di Afrika tu pukul berapa? Dia kena 9 pagi kita, dia dalam pukul 2 pagi kita hadir kuliah. Tuan-tuan tahu tak siapakah suspek utama kepada tercetusnya wabak pandemik COVID ni? Kelawar tu antara suspek dia. Ada kata ular. Sebab di Wuhan, China ni, orang China ni dia suka makan benda-benda yang eksotik. Mungkin kelawar tu, kita hipotesis kita, mungkin kelawar yang makan darah tu lah. Mungkin yang makan darah babi tu. Di China, Wuhan ni, cara dia makan, disajikan kelawar ni, dia bukan macam orang Indonesia yang non-Muslim tu. Yang makan kelawar tu dia buang kulit, dia buang perut. Tapi di China ni dia tak buang kulit, dia tak buang bulu, tak buang perut, dia tak buang, dia rebus itu. Tuan-tuan pergi Google tengok, ada macam mana dia makan kotor. Dia darah dalam tubuh tu dia bawa penyakit. Allah dah tentukan begitu sebab dia jadi tersebar. Dan virus ni seperti juga virus H1N1, dia bermutasi. Macam-macam varian sekarang banyak. Tapi sekarang alhamdulillah selepas vaksinasi ni, walaupun kes banyak, tapi kebanyakannya kes tak teruk lah. Yang persen teruk, yang stage 3, 4, 5 tu dia dalam 0.00, dia kecil. Yang lain tu dia stage 1 dan stage 2 saja. Dia tak sangat lah. Berbanding dulu sebelum vaksinasi tu, banyak yang mati, yang kena teruk. Saya pun kena tahun lepas. Tahun lepas saya kena bulan 7. Masuk ward juga. Kena berapa hari di rumah tu tak boleh bangun. Itulah demam yang paling teruk lah saya rasa masa tu. Hilang lepas pulih tu, masa kita keluar tu hilang 10 kilo. 10 kilo hilang dalam masa 2 minggu je. 2 minggu dah hilang 10 kilo. Yang dahsyat wabak ni. Sebab tu tentang sebenarnya bila membabitkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih ni tentang, kita kena percaya, tak perlu buat argument lah. Kenapa? Dalam surah An-Nur ayat 51 kita kena ambil ibrah daripada ayat ni. Apa Allah kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, adalah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita lihat pada surahnya, surah Al-Isra ayat yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita tengok ayat ni tuan-tuan, ini adalah satu ayat yang sangat agung, yang menceritakan tentang peristiwa yang hebat yang berlaku kepada manusia yang paling mulia yang dipilih oleh Allah.
Surah ini, surah Al-Isra ini Nabi baca sebelum Nabi tidur. Nabi baca, ya, selain daripada surah Mu'awwizat, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nabi buat ni. Belum Nabi tidur, Nabi baca surah Al-Isra dan surah Mu'awwizat tadi. Bila Nabi baca, yang sentiasa Nabi iltizam, Nabi baca sebelum tidur ini, kerana surah ini mengingatkan Nabi akan kemuliaannya, menunjukkan kebesaran Allah dan mengingatkan baginda akan ma'iyatullah, kebersamaan Allah di dalam perjuangan Nabi. Maka perkataan subhana itu adalah penyucian kepada sifat Allah, penyucian kepada Allah daripada segala sifat kekurangan dan sifat perbandingan dengan kuasa manusia, kerana yang memperjalankan Allah adalah Nabi, memperjalankan Nabi adalah Allah. Maka Maha Suci Allah kita nak banding dengan kekuatan manusia dan juga fasiliti manusia. Kenapa masa Nabi beritahu, Nabi jalan malam tu, Isra Mi'raj tu, kenapa ada orang Islam murtad masa tu? Sebab iman dia, kepercayaan, keyakinan daripada Allah tu belum mantap lah. Sebab dia menisbahkan perjalanan Nabi itu dengan fasiliti manusia, dengan kuasa manusia. Memanglah kalau Nabi sendiri berjalan, tuan-tuan bayangkanlah, Mekah ke Madinah tu jarak dia Kuala Lumpur, Kota Baru tu. Nabi kenderaan apa paling laju masa tu? Ada unta je lah. Kalau Nabi naik unta, tuan-tuan ambil unta daripada sini, Bangi ni, cuba pergi ke Tok Gombok, berapa lama boleh sampai? Silap-silap 1 hari belum tentu sampai lagi. Tu baru Tok Gombok, belum Kota Baru. Daripada Madinah, orang Arab perjalanan dia sebelum pergi Palestin, dia mesti lalu ke Damsyik dulu, ke Syam. Kemudian dia pergi ke barat, ke Baitul Maqdis di Palestin. Berapa jauh pula? Maknanya ada kata, kalau Nabi bawa dia unta 3 bulan lah baru sampai. 3 bulan pergi, 3 bulan balik, 6 bulan baru selesai perjalanan tu. Saya nak beri contoh mudah pada tuan-tuan. Mudah begini je. Katalah ni saya ceramah subuh. Ini ceramah subuh ni di surau kita ni. Di surau kita ni adalah dua sahabat semuk. Semuk ni dia rumah dia ni. Dia selalu duduk bermain-main sambil dengar ustaz ceramah Salah seorang tu terlajak lagi. Dia panjat ni. Dia panjat rosrum ni. Dia pun naik atas bahu saya. Dia baru minyak atar. Masuk dalam poket, dia pun tertidur dia. Habis ceramah, saya beritahu pengurusi, tak dang ni, nak kena roti canai. Haji Abu tak nampak Haji Abu. Biasa buat ceramah Haji Abu, roti canai. Suekor. Saya nak ke airport KLIA sebab saya nak pergi mesyuarat Kota Baru. Mesyuarat saya pukul 11. Pukul 9 naik kapal terbang dari airport Kota Baru 1 jam. Sampai airport Kota Baru, ambil Grab, pergi hotel perdana, meeting kat hotel perdana. Pukul 10.30 ada setengah jam ni cappuccino terus kopi. Cawan cappuccino kan dia kuat baru kan. Baru nak angkat, kejut semua kan. Kuat baru dia mau bangun. Dia bangun. Dia panjat poket ni. Air Kota Baru dia tu. Hotel perdana. Tak apalah ustaz nak mesyuarat dia tidur dululah. Pukul 11 saya mesyuarat, pukul 12 habis. 1 jam dia mesyuarat, 3 kertas kerja nak angkat. Pukul 1 kapal terbang dari Kota Baru, pukul 2 saya sampai KLIA. Baru nak keluar lubang kapal terbang, pengurusi surau telefon pula. Ustaz kena mari surau kita. Kenapa pula? Kita pukul 3 ada ceramah ceramah Isra Mi'raj pukul 3. Penceramah yang sepatut mari ceramah tak boleh mari, kena Covid. Tak boleh tu, Covid tak boleh banyak mari. Tak apa,
InsyaAllah pukul 3 saya pergi. Saya pun mari duduk sini, start ceramah, kejut dia dari poket dia, semua tadi. Sampai dah rumah kita, dia kata. Dia pun keluar, turun, dia berjalan, pergi jumpa kawan dia. Dia pun cerita kawan dia. Dia kata, wahai sahabatku, aku nak cerita kamu, aku hari ni sepagi, aku pergi ke Kota Baru, aku berjalan pagi ke Kota Baru. Kawan dia kata, belawa, semuk macam mana mu boleh pergi daripada Bangi, mahkota Bangi ni, mu pergi Kota Baru, mu balik semula tak sampai sehari. Ini satu pembohongan, dia kata. Sebab apa? Kawan dia menisbahkan perjalanan sahabat dia tadi dengan fasiliti dan kuasa semut. Memanglah tak sampai. Semut nak keluar pada taman ni pun saya rasa seminggu belum tentu boleh keluar lagi. Kan dia kecil. Demikian juga Nabi. Ya, Nabi pun sama. Nabi diperjalankan oleh Allah. Bukan Nabi jalan sendiri. Allah yang perjalankan Nabi. Maka apa hairannya? Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, akidah dia mantap, iman dia kuat, kepercayaan dia teguh kepada Allah Rasul. Keluar je mulut Nabi, betul. Tak perlu petikan, sebab daripada Nabi, bukan daripada Abu Jahal, bukan daripada orang lain. Jadi tuan-tuan, hari itu ada seorang lah, hamba Allah ni, dia masa saya ceramah, dia tanya soalan lah. Masa itu saya membacakan ayat surah Al-Hijr ayat 14-15. Saya baca ayat ni. Ayat ni sebenarnya tentang Allah menceritakan tentang manusia boleh keluar daripada langit pertama. Manusia ni boleh, kalau dia ada kebolehan, dia ada kekuatan, dia boleh keluar. Kat mana langit pertama? Langit pertama ni adalah atmosfera. Itu Allah sebut dalam Quran. Atmosfera tu dia 130 km. 130 km. Allah kata bila dibukakan pintu-pintu langit, sekiranya kami buka, sekiranya Allah bukakan satu dari pintu-pintu langit, jadi bila keluar tu mesti langit pertama, bukan langit kedua kan. Langit pertama dululah. Mana langit pertama tu? Langit pertama di mana? Atmosfera. 130 km. Allah kata kamu melepasi pintu langit tu, pandangan kamu akan dimabukkan. Sebenarnya Allah bercakap tentang gravity, sebab kita ni tuan-tuan, kita ni duduk ni atas muka bumi ni, kita boleh berjalan elok. Sebab apa? Kerana Allah beri kepada kita ni, dalam telinga kita ni ada satu separuh bulan. Dialah yang mengimbangkan kita. Kalaulah kita keluar daripada atmosfera, dia tak berfungsi lagi. Sebab tu kita jadi mabuk angkasa. Merujuk kepada keadaan pandangan yang tunggal langgang. Itu maksud dia. Jadi kalau di dunia ni kita ada masalah tuan-tuan dalam telinga ni, tuan-tuan akan didiagnose kena penyakit vertigo, dia panggil. Vertigo ni tuan-tuan tak boleh jalan, tumbang. Nak jalan boleh kena guna dinding, kena pegang dinding baru boleh jalan. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruha bal nahnu qaumun masqurun. Yang bermaksud, dan sekiranya kami bukakan kepada mereka satu dari pintu-pintu langit, lantas mereka naik terus ke atasnya, tentulah mereka akan berkata sesungguhnya pandangan kami telah dimabukkan. Jadi Haji ni tanya, dia kata Nabi ni bukan naik langit pertama, dia kata langit, Nabi nak masuk sampai langit ke-7 dia, sampai Sidratul Muntaha, lebih jauh daripada pintu pertama tu, atmosfera dengan angkasa lepas tu, dia kata. Nabi pakai tu tangki oksigen, dia tanya. Nabi pakai tangki oksigen. Kita kata Nabi pergi tu dengan fasiliti Allah, bukan fasiliti Nabi, bukan fasiliti manusia. Kalau zaman Nabi ada kapal angkasa, Nabi perlulah pakai tangki oksigen, sebab Nabi pergi sendiri. Kapal angkasa tu perlu pakai kuasa bakar hidrogen, dia panggil. Tapi perjalanan Nabi
Isra dan Mi'raj ini Buraq tak perlu pakai oksigen, nitrogen, hidrogen, tak perlu pakai. Dia boleh naik tanpa pakai bahan bakar. Nabi pun tak perlu pakai oksigen sebab di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, perkataan subhana kalau ikut ilmu nahwu maf'ulul mutlaq akan keluar perkataan usabbihu subhana, aku mengucap tasbih mempersucikan Allah dengan setinggi-tingginya dan semulia-mulianya, tidak ada tandingan, tidak sama dengan makhluk, tidak mampu diukur dan dibilang oleh manusia. Nikmatnya sahaja tidak boleh dikira, apatah lagi lain-lain perkara. Maka perkataan subhana membawa pahala yang besar kepada sesiapa yang menyebutnya. Ni dekat-dekat Ramadan ni, kita masuk Ramadan ni, perbanyakkanlah masa-masa ruang kita menyebut kalimah ini, subhanallah walhamdihi subhanallahil azim, yang diulang dengannya kalimah-kalimah yang bersama dengannya, maka akan diampunkan Allah dosa-dosa walaupun sebanyak pasir yang ada di dunia. Akhir sekali tuan-tuan, kenapa Allah menyebut hamba, Allah tidak menyebut Muhammad ataupun Rasulullah? Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Sepakat ulama tafsir menyatakan hamba itu adalah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menyebut hamba, tak sebut Muhammad ataupun Rasulullah? Kenapa tak sebut ibarat ayat subhanallazi asra bi rasulillah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, tetapi Allah sebut subhanallazi asra bi abdihi, hamba? Jawabnya, kerana itulah lafaz yang diberikan kepada semua manusia, iaitu hamba Allah. Wa iman Nabi sendiri pun adalah hamba Allah, manusia biasa. Yang membedakan kita dengan Nabi ni derajat je. Dia manusia yang paling mulia di sisi Allah. Dia darjah yang tinggi lah. Tapi dari segi fizikal apa semua, dia ciptaannya adalah sama dengan kita, adalah hamba Allah juga. Sebab itulah tuan-tuan, dalam tahiyat kita, dalam tasyahud kita, dalam syahadah kita, selain dari apa yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku menyaksikan Muhammad itu adalah rasul dan hambanya, supaya tidak ada yang mempertuhankan Muhammad sebagaimana orang Kristian mempertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Itu tujuannya tuan-tuan. Ya, Allah menyebut hamba di dalam ayat pertama surah Al-Isra ini. Tuan-tuan muslimin muslimat, cukup sekadar tu kalau kita nak gali hikmah dan ibrah daripada kisah perjalanan Nabi ni. Banyaklah. Saya percaya ustaz-ustaz lain banyak kupas dari angle-angle yang lain. Cukup sekadar tu, segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.